Selebriti yang saya akan jemput kali ini, umurnya bertambah, makin tua, tetapi tidak pernah nampak tua. Nampak muda remaja. Siapakah selebriti yang saya maksudkan ini? Dia sentiasa menghiasi industri seni tanah air daripada kecil sehinggalah sekarang. Teruskan bersama dengan Keringat Selebriti musim kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya Roshamno dalam Keringat Selebriti musim yang kedua. Baik, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada penonton-penonton yang berbangsa Cina. Dan kita yang bukan bangsa Cina, apa kata kita memeriahkan lagi festival ini bersama-sama. Baik, selebriti yang saya akan jemput ini, usianya bertambah tetapi dia tetap kecil, tetap muda. Seorang pelawak, seorang pelakon, seorang pengarah, seorang penyanyi. Macam-macam lah dia buat. Persilakan bersama dengan saya, Bel Ngasri. Ayah, Cik Didi. Ayah. Sibuk. Ha. Wah, Abu Bukit. Oi. Apa khabar, Dato'? Baik, Bel. Alhamdulillah. Baik. Ya. Sifu. Ya. Limau. Ha. Ini limau mana lah dia ambil ni? Tokong mana ni? Siap, Bel. Sihat, Alhamdulillah, Dato'. Bel ni, tuan-tuan dan perempuan, dia panggil saya uncle. Ya. Saya sekarang kenal dia ni. Daripada umur kau berapa, Bel? Sebenarnya kalau ikutkan umur saya dalam 8 tahun, 7-8 tahun tu saya dah ada buat penggambaran, lakonan dengan uncle lah. Okey, Bel. Bel mula daripada kecil, Bel. Dan sampai hari ini boleh mempertahankan. Sampai hari ni pun besar ni juga. Besar ni juga. Kecil ni juga. Jadi tak ramai ada artis yang bermula dalam usia yang muda Betul dapat bertahan sampai sekarang. Usia dia dah tua. Berapa usia, Bel? Ada 58. Banyaklah Dato'. Itu Dato'. Berapa, Bel? Sekarang? Saya 40 dah Dato'. 40. 40. Tua ke? Tak ada campur-campur lagi dah? Tak ada. Jangan 40, tambah. 40. Anak berapa, Bel? Anak 3 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bel, kalau saya ingatkan balik mula-mula Bel menceburkan diri, saya rasa ibu memainkan peranan penting Ya, betul. dalam karier awak. Betul. Kerana ibu awak... Mak saya lah yang selalu mengganggu Datuk, selalu ganggu Uncle. Semasa Uncle menjadi seorang production manager, betul? Betul. Dan begitu juga keringat ibu saya tu. Kena pula dengan rancangan ni. Keringat dia yang sentiasa orang kata tak Buat malu marketing. bertanya, buat marketing. marketing. Tak malu bertanya dengan dia producer, bukan kira malu, Bel, sebab dia adalah seorang pengurus kepada anak-anak dia, bukan Bel seorang. Ya. Betul. Saya, Ann. Darling dengan Ann. Dan itulah mungkin kelebihan yang Tuhan bagi dekat mak saya di mana dia pandai menjual anak-anaknya. Bukan jual klien tetapi menjual bakat anaknya dari segi berlakon. Kemudian kalau diikutkan kami terbabit juga dalam bidang pengiklanan daripada dulu pada kecil sampai sekarang. Dan sehingga ke hari ini pun kalau iklan-iklan boleh dikatakan ada suara-suara saya. Banyak suara, Bel, kan? Kebanyakannya ada suara-suara saya lah. Jadi mula-mula pembabitan Bel tu sebagai seorang pelakon lah, Bel? Saya bermula tahun 86 lah. Jadi ketika itu umur saya dalam 6 tahun. Macam Darling dengan Ann macam mana? Maknanya umur dia dalam 2-3 tahun. Jadi saya tak tahu apa specialnya. Kami ni boleh pula menghafal dialog, boleh berlakon. Dan macam saya, awalnya saya babit dalam bidang pengacaraan sebenarnya, rancangan kanak-kanak. Bila saya buat rancangan kanak-kanak tu, daripada situ orang nampak, orang dapat lihat yang kita orang boleh berlakon. Boleh, lepas tu iklan pula. Iklan ni zaman dulu memang kalau keluar TV memang meletup lah. Ramai peminat terus lah. Iklan pertama? Iklan pertama saya adalah, kalau ikutkan ada satu iklan Trojan.
Trojan. Iklan Trojan. Dan saya terbabit dengan ayah saya sendiri. Ketika itu ayah saya adalah seorang orang kata pengacaraan juga. Pengacaraan, seorang pembaca berita dan juga DJ. DJ yang paling besar lah. Jadi dia dipanggil untuk menjadi talent untuk iklan tu. Dan perlukan anak saya lah. Jadi anaknya. Jadi bila saya cepatlah berlakon, tolaknya. cepatlah. Bibah cepat-cepatlah tolak. Mak saya lah Bibah. Cepatlah Nama tolak. betul Bel apa, Bel? Sebenarnya Nasrizal bin Asri. Nasrizal bin Nasri. Nasrizal Tapi nama tu bin datang Asri. Bel tu, mak kau minat loceng ke? Macam saya ada satu benda, macam contoh Ahmad Albab. Okey. Ahmad Albab dia dengar pintu, ada senyap. Saya loceng. Oh. Jadi Oh, mak kau saya menangis je. jadi mak saya kata, "Oi, special betul lah budak ni." Jadi aku panggil lah dia Nak panggil loceng. loceng. Buruk pula bunyi dia. Masya Allah, tak ada sedap lah itu nama. Tak ada sedap. Tak ada sedap lah itu nama. Jadi tukar Bel. Jadi sebenarnya Bel itu asalnya daripada panggilan mak kepada saya. Begitu juga dengan family. Tapi dah terbawa keluar. Sehinggalah ke orang kata macam saya berlakon. Orang tak tahu nama Nasrizal. Apa ke nama budak tu? Bel. Letak Bel. Susah sebut Nasrizal. Ada yang tulis Nasrizal, ada Nasrizal pun ada. Okey, Bel. Ya saya tu. Bel, dalam kehidupan Bel, dalam bidang lakonan ni kan, Bel pernah jatuh, bangun, mak serit pergi sana, pergi sini. Nampak tak keringat mak tu macam mana kan? Ya, betul. Memang saya nampak dengan dalam keadaan... Tapi, sekejap. Kita berhenti berehat sekejap. Berehat kejap? Kita berehat sekejap. Okey, Kita kembali selepas ini untuk mengetahui keringat ibu Bel bagaimana bagaimana membantu saya nak Bel rehat ni bagilah air betul. meraih populariti dia sehingga kini. Kembali dalam Keringat Selebriti musim kedua. Yeah. Welcome back. Keringat Selebriti musim yang kedua. Bel masih lagi bersama saya. Macam mana, Bel? Berpeluh, Dek. Okey, Bel. Kita sambung cerita yang kita berhenti tadi kan. Ya, tak. Habibah. Nama mak penuh? Itulah dia, Habibah binti Jaafar. Okey. Kalau ingat balik keringat mak, macam mana mak nak tengok anak dia berjaya? Semuanya bermula pada mak. Sebab mak nampak, bapa nampak, mak nampak, anak-anaknya berbakat. 3 orang anaknya berbakat. So macam mana? Bel masih ingat tak momen-momen tu? Cuba cerita sikit lah. Saya ingat lagi di mana untuk macam contoh bapa saya pun bekerja. Dia banyak kerja apa semua. Tapi yang buat kerja untuk mengantar kami adik-beradik pergi syuting apa semua adalah mak saya lah. Mak saya. Dengan saya pernah ingat pada awal-awalnya tu ke tahun 86, 87. Kami ni sebenarnya boleh kata family boleh kata mewah juga sebelum tu tahun 80 tapi ditransfer pergi ke Penang. Semasa tu bapa tak boleh buat kerja-kerja iklan. Jadi dia hanya base pada gaji betul-betul. Sehinggalah tahun 86 dibawa balik ke KL. Jadi kita baru bermula. Jadi masa tu bila saya terpaksa adik-beradik bekerja apa semua, kami dibawa dengan menaiki bas apa semua. Oh, naik bas? Naik bas. Kenapa tak naik kereta? Sebab tak mampu lagi. Dan masa tu juga kalau ikutkan sebenarnya tahun 86, 87 tu mak ada buat macam niaga kat depan rumah. Walaupun saya masa tu dah ada berlakon sikit-sikit. Buat iklan. Jadi apa naik, semua. mak bawa naik bas Mak saya bawa naik bas. Hantar 3 beradik. Kadang-kadang job lain-lain. Jadi hantar satu dekat sini. Bawa lagi naik bas pergi ke tempat lain. Apa semua. Sehinggalah bertahun juga benda tu. Bel nampak tak riak muka mak Bel kalau Bel bayangkan sekarang macam mana? Yang saya ingat kalau macam mak saya ni, dia punya tegas dengan kita orang lah. Walaupun macam contoh saya, masa kita kecil-kecil, kita kadang-kadang syuting pukul berapa? 4 pagi, 5 pagi. Dan ketika itu, kita budak-budak lagi, tengah tidur ke apa ke, dikejut, suruh berlakon. Berlakon, kena bagus pula. Kalau tak bagus memang kena penampar pula. Jadi itu antara orang kata yang momen-momen yang saya ingat lah. Tapi apa-apa pun saya lupa semua tu. Garangnya mak saya apa semua. Tegasnya dia. Sebab apa dia buat benda tu semua. Saya tahu semata-mata dia nak anak-anak dia berjaya. Pada satu masa saya kadang-kadang syuting jauh.
syuting jauh, umur dalam 9-10 tahun, naik bas pergi sampai Terengganu, pergi sampai Johor seorang-seorang sebab adik lain pun mak kena bawa pergi syuting juga. Jadi saya kena pandai-pandai sendiri. Sampai satu masa, saya pernah satu masa tu, saya naik bas seorang-seorang, kemudian orang bas tu tengok, kau seorang-seorang ni, mana boleh nak berhenti? Saya minta berhenti dekat Dungun. Mak saya cakap berhenti dekat Dungun. Tapi mak engkau ambil bas pergi Kuala Terengganu. Tak boleh. Oh. Dan masa ketika itu, jam menunjukkan pukul 3 pagi, Datuk. Ini cerita betul. 3 pagi, umur saya 10 tahun. Habis awak turun dekat Dungun. Mak saya suruh turun. Habis Saya awak cakap dekat pemandu bas tu, tolong. Mak saya suruh turun. Okeylah. Kau pandai-pandai lah, dek. Buka tu, saya turun. Dengan masa tu handphone tak ada apa semua. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Dan saya cari public phone. Dalam keadaan gelap apa semua, saya cari public phone, telefon, orang dah tidur, Datuk. Jadi mana saya nak cari. Saya pernah singgah tidur di masjid. Masa tu saya cari jalan, saya tak tahu ke mana, saya tidur kat situ. Nasib baik orang boleh cari saya. Nasib baik. Tapi saya tak salahkan apa pun. Saya tak pernah fikir pasal, mungkin orang fikir, oh takkanlah mak buat sampai macam tu. Saya tak fikir. Tapi saya fikirkan, itulah antara jasa mak saya yang sehingga ke hari ini saya masih lagi cari makan dalam bidang ni tu. Dengan hasil daripada kerja keras dia. Kerja keras dia mengantar daripada naik bas, kemudian dapat ada rezeki sikit, dapat naik teksi. Saya tak boleh bayangkan macam mana dia lepaskan awak pergi ke Dungun. Bagaimana dia berdoa dekat rumah. Pernah tak awak bayangkan, Bel, macam mana mak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, selamatkan anak aku. Betul. Dalam perjalanan. Ya, Datuk. Tapi alhamdulillah, Datuk, apa-apa sekalipun saya masih lagi ada dalam bidang ni. Saya masih lagi bekerja. Awak pernah terfikir tak macam awak dihantar ke sini, adik-adik awak pula dihantar ke sana, mungkin diorang pun juga pernah seorang-seorang Awak pernah fikir tak awak Sebab kalau macam abang contoh kepada adik awak kan? Kalau nak fikirkan, dah tentulah adik-adik saya umurnya lebih muda lagi daripada saya. Jadi keutamaan penjagaan mak saya tu adalah pada diorang lah. Pernah tak awak dengar cerita yang macam mak ni dituduh menggunakan anak untuk cari duit? Pernah tu. Apa rasa awak? Kadang-kadang rasa kejam juga apa yang orang cakap. Kadang-kadang apa orang kata, macam contoh, saya bekerja tapi mak saya yang ambil duit tu. Apa semua beli emas lah, apalah macam-macam lah. Datuk. Tapi saya fikir baik saya. Sebab apa-apa pun saya masih lagi dalam bidang ini pun masih lagi saya buat sebab mak saya. Sebab mak saya, sebab ayah saya yang buka jalan pun samalah. Saya fikir pasal tu dan saya teruskan. Walaupun kalau ikutkan sebenarnya macam contoh kakak, abang saya, diorang belajar tinggi apa semua. Dan diorang ada kerjaya masing-masing. Adakah disebabkan mak suruh berlakon, anda tercicir dalam pelajaran ke, Bel? Tidak, sebenarnya kalau ikutkan macam itu kadang-kadang mungkin ada sedikit lah orang kata perselisihan faham. Dalam keadaan ambil job banyak-banyak tapi nak suruh belajar pandai. Itu antara adalah dia punya elemen-elemen tu sikit lah. Tapi pada saya dapat mengaturkan perjalanan. Orang kata saya belajar, alhamdulillah saya elok belajarnya. Saya boleh belajar sampai ke universiti sebenarnya. Kalau ikutkan, tapi mak saya juga yang minta supaya saya terus dalam kerjaya saya ni. Kalau ikutkan sebenarnya saya dah seorang pelajar sains. Tapi bila saya nak ke arah itu, mak saya kata tak apalah, kau belajar je lah terus dalam bidang ni. Banyak orang melihat Bel Ngasri, Hilai Tower, sentiasa tersenyum di mana-mana saja. Tetapi ramai orang tidak tahu bagaimanakah rintangan-rintangan yang dilalui untuk sampai ke tahap ini. Cerita anda, Bel, cukup berguna untuk sesiapa yang sedang menonton kita pada hari ini. Dan sebenarnya banyak lagi
yang kita tak tahu tentang Bel, kehidupan dia. Dan ini akan menjadi inspirasi. Kerana di luar sana mungkin ada lebih teruk daripada kita. Betul. Kan? Ya. Tetapi cerita itu bukanlah satu cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang boleh merosakkan jiwa kita, tetapi itulah sejarah yang telah tertulis dalam hidup kita yang membuatkan kita lebih kuat hari ini. Kembali Alhamdulillah. dalam Keringat Selebriti musim yang kedua. Okay, welcome back Keringat Selebriti musim kedua dalam rancangan kanak-kanak ni. Rancangan kanak-kanak. Tapi Bel, apa rahsia awak? Kau ni Rahsia tak pernah tua aku tengok. Kalau ada Kau adik-beradik semua sama kan? sebenarnya kalau tengok kan Bibah bagi makan apa ni? N pun lagi nampak macam budak-budak lagi. N masih lagi boleh pakai baju Padahal sekolah. anak ada 4-5 orang. Rezeki Allah lah kan? Rezeki Allah. Darling pun tak ada nampak ni sangat. Okey, tapi yang ini nampak tua kot. Nak tengok yang ni. Mana? Ni. Datuk ke? Ya. Saya tak cakap apa-apa. Dia tiba-tiba ajak saya bergaduh. Takkan kamu tak kata apa-apa dia boleh buat macam tu kat kamu? Cikgu memang menangkan dia je. Drama Pak I Drama Pak I. Korang ajar. Dan memang watak dia macam ni. Oh ya? Kenalah korang ajar. Masa ni umur berapa ni? Jadi, 16. 16 16 tahun. Kau tak pergi sekolah lah. Kami pergi sekolah lah tu. Sekolah kat situ. Banyak sekolah saya pergi dalam Malaysia ni. Okey. Sepanjang berlakon, saya cakap kira awak ni kira di antara pelakon-pelakon yang banyak memenangi anugerah juga kan. Best-best Anugerah betul. masa dulu menang anugerah mengalahkan orang dewasa pun ada kan Ada. dalam drama Antaranya cerita ni. apa tu? Yang ni ini menang Antaranya cerita pelakon. ni, saya untuk anugerah sikit pelakon bantu lah. Hmm. Dalam banyak-banyak pelakon, hanya satu karakter tu saja yang Tercalon. tercalon. Hebat. Dan untuk cerita Pak I ni saya menang. Bakat lakonan datang pada siapa sebenarnya? Okey, Bapa tak berlakon. sebenarnya saya ni tak boleh berlakon. Tapi disebabkan saya tak tahu yang saya tengah berlakon, itu orang ingat saya pandai berlakon. Macam contoh, saya tak tahu apa itu kamera. Saya tak tahu apa ni. Saya suruh, tu bapak engkau, kau berlakon, kau minta dia ni. Dialog dia macam ni, kau cakap dengan bapak tu. Saya ingat, oh ini bapak saya yang baru lah. Saya fikir macam tu. Oh. Sebab memang otak tu kebudak-budakan. Hmm. Jadi saya tak tahu. Jadi saya berlakon tu nampak macam, orang kata, dia ni berlakon Macam real. macam real. Tak reti berlakon. Kalau saya buat bapak, dia ni bapak. Bapak betul lah saya buat. Itu mak, bakat. kalau mak betul, saya peluk betul-betul. Bakat semula jadi. Sampai besar saya peluk mak tu. Okey, tapi saya ada satu barang lagi ni nak tunjuk ni. Alamak. Okey, saya nak panggil anak saudara saya jap. Okey. Christina, Ah. nampak? Ada. Ada? Kat dapur. Oh. Kat dapur. Mana dia? Ni dia. Alamak, Amoy. Oi, pacoy. Leng lai. Ni hao ma. Songkok ni. Apa cerita songkok ni sebenarnya ni? Songkok ini, kalau tengokkan, apakah filem yang saya terbabit? Filem apa? Filem Hati Melaya. Hati Melaya. Hati Melaya. Okey, apa yang awak nak simpan sangat songkok ni? Okey, sebenarnya untuk cerita Hati Melaya tu, saya sebenarnya amat terhutang budi dengan pengarahnya, Syami Baba. Okey. Kerana bagi pendapat saya, dalam apa keadaan ramai pelakon yang datang casting, saya tak sangka yang saya jadi orang kuat dalam cerita tu untuk Tunku Abdul Rahman. Saya menjadi watak Saadun. Dan satunya yang memelikkan saya lagi, Saadun ni adalah seorang yang besar dan tinggi. Dan dia sanggup ambil saya berlakon dan dia bantu saya dengan meletakkan platform-platform untuk saya. Nampak tinggi. Nampak sama tinggi dengan pelakon-pelakon lain mengikut pada sejarah. Okey. Sejarah orang tu macam mana. Mhm. Itu yang memelikkan saya. Kenapa tak dipanggil orang yang mungkin Bakat awak.
Itulah dia. Dan saya begitu saya rasa terharu dan saya sampai bila-bila saya akan ingat cerita Hati Melaya tu. Terima kasih buat pengarahnya lah. Dan satu lagi, Hati Melaya ini juga adalah hari di mana saya berkahwin. Berkahwin? Saya berkahwin. Saya berkahwin. Oh, masa tengah syuting tu kahwin? Tengah syuting itu. Dan saya masa tu saya terbabit dalam satu scene yang memang dalam sejarahnya dia ada. Tapi Syumi sanggup kata tak apalah Bel. Kita lupakan pasal sejarah ni. Kau pergilah kahwin. Kau pergilah kahwin. Tapi atas saya punya komitmen, saya kata tak boleh. Saya kena juga pergi penggambaran. Jadi masalahnya adalah pada perkahwinan saya lah. Perkahwinan saya di mana ketika saya berkahwin tu, masa tu terpaksa dipendekkan. Macam contoh, kan orang selalu kalau berkahwin mestilah pengantin tu orang kata nak lama-lama, nak mesra apa semua. Tak. Kalau lepas nikah je? Saya, sanding? contohnya, lepas nikah, okey Nenek terima kasih. Ambil mikrofon, saya minta maaf kepada para hadirin. Saya terpaksa mengundur diri sebab saya ada kerja, saya ada penggambaran. Itu dia. Komitmen dia. Nikah, sanding pun sama. Sanding pun sama? Sanding pun sama, Datuk. Macam mana? Kejap lagi kita sambung cerita tu. Saya nak Bel tengok yang ni Bel, Viti ni Bel. Okey. Apa lagi tu? Jom kita pergi rumah cikgu. Cepatlah, lama. Dah lama kan dah. Tak kenapa lah dia ni. Ini. Nak tunggu siapa lagi ni? Tunggu Sabri dengan Rahim. Budak dia orang tu. Itu rancangan apa dalam hiburan? Itu rancangan hiburan lah. Untuk satu stesen TV Itu lah. kakak tadi, adik kan? Adik, Darling adik. And pun adik. Bayangkan dia orang tu rasanya dalam umur mungkin 4 tahun, 5 tahun. Naik atas pentas di hadapan ramai orang. Kan? Tapi boleh buat Ya. Boleh buat Oh. Memang dan tadi yang belakang tu Imuda kan? Zaman tu zaman dia orang lah. Zaman dia orang lah. Zaman dia orang lah. Imuda, Sabri, terkenal dengan rancangan sikom dia orang. Pimai-pimai tu. Bel dalam kehidupan Bel memang Bel suka berlakon serius. Sebenarnya pada awal-awal lakonan, pembabitan saya dalam bidang lakonan daripada kecil. Kemudian saya pelakon kanak-kanak. Kemudian apabila remaja, kemudian cerita-cerita yang semua bagi yang serius. Semua cerita yang macam contoh jadi budak jahat, semua yang jenis serius-serius. Dan pada masa sama juga pernah satu zaman saya berlakon cerita yang cacat. Kalau Datuk ingat, saya berlakon cerita. Sampai orang ingat saya cacat betul. 2 tahun saya berlakon satu drama yang normal tak ada. Cacat. Semuanya cacat 2 tahun. Okey, itu Bel cerita tentang lakonan. Tadi Bel cerita tentang perkahwinan yang ditinggalkan, pergi syuting balik. Bel berkahwin lepas tu ada penceraian Bel Itu masa di awal-awal tak apalah, perkahwinan. nanti Bel rehat dulu. Okey, nak rehat dulu. Kita nak Baguslah rehat, saya pun. nak tahu pasal cerita rumah tangga Bel selepas ni kita akan tanya berdepan-depan. Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Mana dengan rumah saya tu? Keringat Selebriti musim kedua. Ya. Saudara saya jangan Ada saya. Tolong potong buah. Kembali bersama dengan Keringat Selebriti musim yang kedua. Bel masih lagi bersama dengan saya. Okey, Bel terima kasih kerana berkongsi banyak cerita, tapi saya ada sikit lagi nak bercerita dengan Bel yang saya rasa penonton-penonton sampai hari ini pun peminat-peminat bertanya-tanya kan apa situasi, sebab Bel ni jenis bukannya macam cerita macam-macam apa semua kan. Dan kita cuba tengok gambar ni kan. Gambar ni. Bel dengan Sri bercerai talak 1. Okey, yang masa gambar kahwin tu, ini berdiri atas platform ke? Yang ini tak. Memang engkau tinggi daripada dia? Yang ini tak. Saya memang tinggi daripada dia. Nasib baiklah. Nasib baiklah. Okey, Bel mendirikan rumah tangga pada tahun? Pada tahun 2007. 2007. 2007.
Oh, ini yang tadi kahwin tu terpaksa tinggalkan majlis semua ni. Inilah dia. Habis dia Masa tak- tu. dia tak mengamuk Itu lah. silap-silap masa ambil gambar tu kan. Ha. Jangan lama sangat ambil gambar. Jangan lama sangat ambil Dia tak gambar. marah Bel. Itulah dia. Sebenarnya kalau ikutkan mana-mana orang mesti akan marah. Ya. Betul tak? Begitu juga dengan family dia apa semua. Hmm. Tapi itulah yang terjadi kepada saya. Dan masa itu saya dengan hati melayar tu lah. Dan nasib baik Alhamdulillah mereka boleh terima. Dan dengan dalam keadaan, kan kita kahwin ada cincin lah. Ha. Hari pertama dapat cincin dah hilang. Siapa dekat, hilangkan? Dekat hati melayar tu lah masa tu. Kan ke merdeka. Sekali saya ternampak ada cincin. Okey. Alamak. Konti lari ni. Ha. Jadi saya buka simpan. Buka simpan, bila kita dah habis syuting, buka baju, habis. Cincin hilang. Cincin hilang. Macam-macam malapetaka lah. Jadi, apa ni, Alhamdulillah dia orang Faham. faham dan orang kata bagi kerjasama untuk saya inilah. Tapi untuk pergi syuting perkahwinan apa tu semua. perkahwinan tu dia putus di tengah-tengah jalan juga Makna mungkin dalam masa setahun macam tu mungkin ada orang kata biasalah badai. dalam keadaan saya pun mungkin muda lagi, kita pun baru saling memahami. Jadi benda-benda tu berlaku jugalah kepada saya. Tapi alhamdulillah saya kembali rujuk balik dan selesai. Dan saya perceraian itu berlaku pun menyebabkan saya dapat lihat macam mana rupa mahkamah tu. Saya dapat tengok muka hakim macam mana. Oh macam ni. Jadi itu pengalaman saya. Jadi Datuk kau nak dapat buatlah. Ya jangan. Tak nak Kau try? jangan doakan aku lempang kau kan. Tidak. Bel. Bel dulu pelakon serius tengok gambar-gambar tadi, video-video tadi kan. Kenapa tiba-tiba jadi pelakon komedi sampai kan hari ini orang-orang yang generasi hari ini yang yalah yang macam datang-datang saya ke belakang yang belakang ni dia tak tahu tau yang Bel ni pernah berlakon serius, pernah menang pelakon terbaik apa semua. Dia ingat Bel ni memang buat lawak je. Ya. Macam mana boleh bertukar tu? Sebenarnya pada satu masa saya pernah dalam keadaan perangai saya memang macam ni. Kalau kita tahu semasa saya berlakon dengan Datuk cerita-cerita serius ke dah yang Datuk panggil semua tu. Dekat tapi luar? perangai dekat luar dah memang ruara. Kita memang orang kata adalah komedinya. Jadi pada ketika itu saya pernah terbabit dalam satu sitcom yang dia main bedal je. Oh. Dia rancangan tu dengan tak ada skrip, tak ada apa. Bantai je? Bantai dia bagi, okey awak jadi anak kepada dia ni. Lepas tu, mak awak dah lama tak jumpa bapa awak benda-benda macam tu. So jadi saya buat benda tu. Dan skrip writer tu adalah seorang skrip cerita-cerita lawak. Jadi dia tengok bakat saya dekat situ dan dia bawa saya pergi macam contoh buat Sitcom lawak. sitcom senario lah apalah macam-macam lah. Dan pada ketika itu juga saya pernah sampai satu masa mungkinlah dah tiba-tiba saya terfikir macam dalam keadaan saya buat kerja ni adalah salah satu sebab saya nak orang gembira. Saya terlalu banyak cita-cita yang saya buat. Orang menangis. Orang menangis, orang sedih. Sampai satu masa tiba-tiba saya rasa macam saya tak nak sedih-sedih. Saya nak bagi penonton semua gembira. Lepas ni kalau ada watak serius balik Bel, mungkin tak nak buat balik. Boleh saya nak buat. Masalah dia Orang tak nak bagi. sekarang orang tak nak panggil. Orang tak nak bagi kat saya watak macam tu. Dan dia orang suka saya buat cerita komedi. Okey. Tapi mungkin disebabkan niat saya tu nak menyeronokkan masyarakat, nak bagi penonton Allah seronok. bagi rezeki kat Ratu. Allah pun bagi saya rezeki berjurus. Okey. Semuanya ke Bel, arah Uncle itu. nak tanya Masa susah dulu kan. Ada tak benda barang yang awak nak beli tak dapat? Itu memang selalu. Daripada saya kecil Apa lagi. barang tu awak nak beli? Macam contoh, kadang saya kan daripada kecil. Bila kita daripada kecil ni biasa budak-budak, dia nakkan mainan ke apa ke macam tu. Tapi mak saya, ayah saya bukanlah orang yang apa orang kata mengajar anak dengan cara macam tu. Okey. Dia suruh kita
kumpul duit sekolah. Wah, hal saya berlakon banyak ni. Saya tahu kadang-kadang payment saya orang bagi tahu. Production manager bagi tahu. Ni aku bayar kau ni beribu-ribu ni apa semua. Wah, banyaklah duit kau. Tapi saya tahu saya nak beli mainan yang mungkin berharga RM50, RM60 pun belum tentu saya dapat. Saya terpaksa kumpul daripada duit sekolah saya. Bel Ngasri menampung kehidupan keluarganya. Bukan dia seorang, termasuk adik-adik dia. Salah satu cabang ekonomi keluarga. Ya, betul. Betapa besarnya peranan awak daripada kecil menampung. Ini satu benda yang rare yang berlaku dalam kehidupan orang lain. Tahniah Bel, tahniah sampai ke tahap tu. Dan masa dah ada duit Bel, apa yang awak bagikan hadiah buat orang yang awak sayang? Tak kisahlah mak awak ke bapak ke. Apa yang awak beli sebenarnya bila awak dah dapat pegang duit tu? Tapi selalunya saya tidaklah orang kata bagi tanah ke kereta ke, tak ada lah. Saya pun tak ada. Saya apa orang kata macam contoh dari segi mungkin duit belanja apa semua. Duit lah kan. Bagi awak macam penting duit lah. Bagi duit dia beli barang apa-apa kan. Saya tidak akan dengar mak saya kalau macam contoh bapak saya ke orang kata bermasalah dengan duit ke apa ke, insya-Allah takkan ada lah. InsyaAllah takkan ada. Saya sanggup berhabis duit saya semata-mata untuk dia. Anak berapa orang sekarang? Saya 3. 3 3. Yang besar umur berapa? Yang besar 12 tahun. Kemudian 11 tahun. Dan lagi seorang lagi 5 tahun. Lupa pula, ingat lupa. Sebab dia jauh dia sangat, nak masuk 5-6 tahun. 5-6 tahun. Ada anak yang mengikuti jejak langkah awak? Okey, untuk lakonan dia orang adalah berlakon sikit-sikit. Tapi yang 12 tahun ni awak pernah hantar dia naik bas ke, naik kereta api pergi ke Terengganu, Dungun? mana dia orang naik bas apa semua sekarang, mewah semua naik kereta je. Oh, dah kaya sekarang. Tak adalah. Maknya pun manjakan dia. Maknya pun ada kereta juga. Jadi macam mana selepas penceraian tu, kembali balik, rujuk balik tu, macam mana rasa manisnya cinta dan rumah tangga tu, Bel? Alhamdulillah selepas pada itu mungkin kita dapat berfikir lebih rasional, tidak terburu-buru melakukan membuat keputusan. Jadi selepas apa-apa saja yang kita nak buat, kita bincang betul-betul, kita fikir sedalam-dalamnya, fikir masak-masak supaya tidak lagi berlaku naik mahkamah dan diburu wartawan. Sesuatu yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang kita merasakan kehidupan kita tu bila berlaku sesuatu dalam yang buruk berlaku dalam keluarga, kita merasakan itu adalah the end of kita punya life. Tetapi kalau kita macam Bel cakap tadi, dia memberikan pengajaran kepada kita, perkara itu boleh mendatangkan kebaikan kepada kita di membuatkan kita lebih dewasa lah. Lebih dewasa walaupun muka tak pernah dewasa. Macam ni je lah rupanya. Yang penting besarnya besar ni je. Masa bercerai tu belum ada anak belum lagi. Lepas bercerai 3 tu Alhamdulillah. Rezeki. Itulah dikatakan rezeki, dan kita bersama dengan Bel Ngasri dalam Keringat Selebriti musim kedua, dan kita kembali selepas ini untuk dengar soalan-soalan yang saya bagi, dia boleh jawab ke tidak. Okay, welcome back. Keringat Selebriti musim kedua. Bel Ngasri masih lagi bersama dengan saya. Tadi Bel minta kan? Ni sempena dengan tahun baru Cina. Ya, silakan. Okay. Oh, Aini. Dah hilang pun macam mana? Dia tak suka saya je. Okey, Bel, sambil-sambil Bel makan limau limau raya Cina ni kan. Saya ada soalan nak tanya, ada 8 soalan. Tapi Bel dia tak boleh jawab lambat tau, dia kena cepat. Okey? Dia tak boleh membohong. Kena real punya. Ready? Baik. Okey, kalau dah penat berlakon tapi payment tak dapat-dapat, Bel buat apa? Saya mengadu mak saya. Jujur gila. Kau semua mak senang. Watak yang teringin nak cuba. Saya nak watak hero macam cerita Rainbow.
Datuk gelak Datuk. Macam Datuk menyampah. Tak, je. bukan betul lah. Ah, Ini ah. kadang-kadang orang gelakkan tu teman jadi kenyataan. Nanti kau gelak aku balik. Kan? Okey, rahsia awet muda. Banyakkan bersolat. Win. Yeah. Okey. Oh. Yang ni best. Apa saiz kasut, baju dan seluar? Saiz kasut 7. Besar pula. 7. Ha. Betul, memang kaki besar. Ha. Baju saiz XS. Okey. XS seluar 28. 28. dengan Saya 28. memang kaki tu memang orang ramai terkejut. Ha. Kasut saiz 7 besar. Besar. Tu saya cakap badan memang tak besar, benda lain besar. Kaki besar kan? Kaki besar. Okey. Yang ini sambung perkataan. Bila saya cakap je perkataan ni, awak sambung terus, okey? Ya. Born to be a... Small boy. Irama tidak... Tidak ada. Irama tidak ada. Tidak ada, Tidak ada. Tidak ada. Hello. How are you? Okey. 4 dara... Duduk di sungai itu. masuk. Keluar. Wang kau ni, Bel. Kekasih? Kekasih? Itu lambat sikit nak jawab. Ada kat belakang. Ibu? Ibu, Mitali. Bapa? Bapa, Borek. Anak rintim. Mana hilang yang serius dulu, Bel? Oh. Mana hilang? Sebab kau ni dah banyak campur pelawak kot. Sebenarnya memang saya macam ni. Okey. Apabila diberikan watak yang ini, Okey. saya Bel. try untuk menjadi seorang yang seperti Bel. apa skrip tu lah. Ayah. Kan? Ayah yang tak pernah menjaga engkau sejak kecil. Tiba-tiba aku datang hari ini, aku jumpa engkau dan aku mengaku engkau anak aku. Dialog engkau tibai tapi serius. Okey. Okay. Boleh? Bel, ayah tahu ayah salah. Ayah tak jaga engkau daripada kecil sampai sekarang. Ayah mengaku segala kesilapan ayah tinggalkan mak engkau dengan adik-adik. Tapi bagi ayah ruang untuk ayah tebus kesalahan ayah. Baru sekarang ayah nak cari. Setelah bertahun-tahun, ayah biarkan. Dan sekarang tiba-tiba saja ayah nak muncul dalam hidup saya. Ayah dah mengaku ayah salah, Bel. Kenapa tak daripada dulu? Ayah dah Kenapa mesti baru sekarang? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dulu pun tak apa ayah. Kenapa mesti sekarang? Bila ayah tengok saya dah selesa. Macam tu ke? Bel, ayah nak tanya dengan Bel. Dah berapa lama Bel tak makan kasut, Bel? Ayah cakap saya je. Ayah berapa lama? Yeah. Itu Bel. Mungkin peminat-peminat, penonton-penonton hari ini Tak boleh terima? Tak boleh terima kerana tidak membesar dengan lakonan-lakonan Bel yang hebat. Dan terus terang, Bel, dalam Keringat Selebriti ni saya nak tanya dengan Bel. Bel teringin nak berlakon balik watak-watak Bel yang agresif, yang serius? Saya nak. Saya sebenarnya memang niat saya dulu saya nak cuba try untuk ini sebab saya dalam bidang ni apa-apa pun saya sentiasa selalu fikirkan macam contoh saya nak menggembirakan penonton. Itulah orang kata antara niat yang ada dalam diri saya. Dan setiap kali walau macam mana sekalipun saya ada masalah, apabila saya berada di depan kamera atau berada di hadapan orang ramai, saya akan lupakan. Dan bagi pendapat saya, sekiranya masih ada lagi di luar sana yang terima untuk saya berlakon dalam cerita-cerita serius, insya-Allah saya buat. Saya boleh buat. Cuma itulah dia kadang-kadang. Boleh buat dengan baik. InsyaAllah. Sebab saya tahu bakat awak. InsyaAllah. Saya tahu bakat awak. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya
Saya ada juga idea-idea untuk comeback buat benda tu. Cuma belum masanya lagi. Sila datang ke Suhan Movies. InsyaAllah. Kita boleh berbincang. Kerana awak akan berjumpa dengan produser dia. Okey. Kenal, saya kenal dia. Kata-kata terakhir Baik. kepada peminat-peminat anda. Kata-kata terakhir daripada saya, harapan saya semoga peminat-peminat terus orang kata mendoakan yang baik-baik untuk saya dan yang penting juga untuk saya adalah anda menyokong. Terus menyokong saya. Kerana bagi pendapat saya disebabkan penonton-penonton dan juga family saya, mak saya, ayah saya masih bersemangat. Itu yang paling penting. Dan saya tak nak hilangkan, Datuk. Hilangkan semangat yang saya ada dalam bidang ni. Itu pesan dan permintaan seorang selebriti yang bernama Bel. Ya, Datuk. Berusia 40 tahun, masih ingin berjuang dan masih lagi berjuang. Dan apa yang kita bincangkan, apa yang kita borakkan hari ini sekadar satu imbasan, Baik. kenangan yang boleh menjadikan titik tolak untuk orang berfikir yang mana baik, yang mana buruk, boleh menjadikan inspirasi. InsyaAllah. Apapun kepada semua penonton-penonton khasnya berbangsa Cina, selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Facai. Kami Pacai. InsyaAllah kita berjumpa minggu hadapan dalam Keringat Selebriti musim kedua. Dan siapakah yang akan bersama saya minggu hadapan, saksikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih banyak, Datuk.